Masalah dia kata umat Muhammad membesarkan diri, akhirnya menjadi hina diri. Sesungguhnya ini satu perkara yang menunjukkan atas Nabi SAW adalah satu mukjizatnya yang telah zahir sebagaimana yang disabdakannya itu, iaitu akan mendapat orang-orang Arab yang Islam itu memerintah orang kafir, sehinggalah menjadi hamba sahaya akan anak-anak raja kafir daripada raja-raja Parsi dan Rom. Itu dia. Nabi dah bagi tahu dah, esok Islam akan menang. Parsi dengan Rom kuasa kafir pada masa itu. Nabi kata esok Islam akan memerintah, anak-anak raja Rom, anak-anak raja Parsi akan jadi kuli hamba. Nabi habaq. Jadi tak benda tu? Jadi, tuan-tuan. Bila ni yang jadi Islam kuat, orang-orang kafir mai duduk di bawah Islam, menghina diri duduk di bawah Islam ni, bila? Di ketika orang Islam pegang kuat dengan agama. Pada masa tu orang Islam kuat. Bila orang Islam jadi macam orang Islam hari ini, agama ni buang pergi ke tepi, hukum hakam ni tak ambil peduli, sampai hukum Islam sendiri orang Islam tak mau. Jadi apa yang jadi pada hari ini? Sahabat saya duk cerita, dia dan download tengok cerita apa innocent apa tu, dahsyat penghinaan yang mereka buat kepada Islam, kepada agama Islam dan Nabi umat Islam, Nabi Muhammad SAW ini, tahap dia cukup dahsyat. Tuan-tuan, mereka heran ke kita pergi duduk melompat melarak atas jalan? Mereka heran ke? Mereka duduk sila panggung depan TV, tengok mereka gelak aja, tuan-tuan. Mereka tak ada heran ke kita. Sebulan 2 bulan ke depan dia buat lagi. Setahun 2 tahun ke depan dia buat lagi. Pasal apa? Pasal dia tahu orang Islam hari ni tak kuat. Dia tahu orang Islam hari ni boleh kaya atas jalan saja. Dia tahu orang Islam hari ni bergantung hidup dengan dia. Ada pihak menyarankan supaya orang-orang Islam hari ni boykot, tak usah guna Google. Pasal Google itu Yahudi punya. Tak usah guna Google. Bolehkah kita hidup tak guna Google? Sampai budak-budak kita, budak Melayu Islam kita kata, dia kata kalaulah Tuan Haji Google ni boleh ada sebelah aku masa periksa, alangkah baiknya, dia kata. Pasal Haji Google ni sahabat tahu. Tonton time apa pun dia keluar mai lagi cerita hak kita nak tahu tu. Dahsyat. Siapa ni yang pergi buat engine ni, yang pergi buat search engine, yang pergi buat ni teknologi tu? Siapa buat? Depa buat. Kalau kita orang Islam boleh buat seumpama Google ni, search engine Islam punya, kita tak perlu kepada Google dia. Kita boleh hidup dengan kita. Tapi kita tak boleh buat. Pasal apa? Pasal orang Islam dengan mentaliti dia, mentaliti consumer. Kita punya mentaliti ni pengguna, bukan pencipta. Kita tak reti nak mencipta benda, kita tahu guna aja. Bila kita marah dekat Yahudi tu, hina Islam, kita marah ni, kita lompat dia jalan ni, itu saja yang kita boleh buat. Tapi kalau tak buat, tak boleh. Mereka tak heran terus kat kita. Kita tak tunjuk kemarahan kita. Tapi takat buat tu saja, mereka tak heran kat kita. Tak jejah pun dia. Takkan nak bakar bendera. Bendera tu pun hampa beli, bukan kami beli. Dia kata, hampa beli, betul hampa bakar. Duit hampa juga hampa bakar. Mereka boleh fikir macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini kedudukan orang Islam bukan di Malaysia, seluruh dunia. Begini keadaan dia. Sedangkan hak kita duk baca malam ni, Nabi SAW bagi tahu dekat sahabat-sahabat dulu, Nabi kata apa? Satu hari esok Islam akan pegang power. Anak-anak raja Rom, anak-anak raja Parsi akan menjadi hamba-hamba, dia kata. Nabi habaq lagu tu. Maka dengan kerana itu, sudahlah pula orang Arab itu besar diri dan bermegah-megah dan banyak nikmat yang dikurniakan Allah. Bila dah betul apa yang Nabi kata, orang Islam jadi berkuasa, lupa diri. Lupa diri. Pasal apa? Pasal kuasa kita pegang. Pasal apa? Pasal semua kita kata doa dalam tangan kita, kita kontrol, kita lupa diri. Maka semua pun duk hidup dengan besar diri,
bermegah-megah dengan nikmat yang dikurniakan Allah. Dalam keadaan dia bersedap di dalam nikmat itu, bangkit pula hamba sahaya daripada anak Persi dan anak Rom, hantam balik tuan dia orang-orang Arab ini. Akhirnya apa? Orang ambil balik kuasa itu, kapiak kontrol balik dunia ni. Pasal apa? Pasal orang Islam ni cepat sangat lupa diri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sehinggalah dapat dikalahkan dan menjadi mereka itu memerintah apa yang sebelumnya diperintah oleh orang Islam. Mereka take over habis. Marah ni mereka ni hantar balik negeri, baru mereka tahu mereka balik negeri kita nak beli di kedai siapa. Pasal apa? Pasal semua kedai mereka punya. Sedang tak sedang mereka punya. Tanya saja the store siapa punya. Tanya ni siapa punya. Tanya ni siapa punya. Ni siapa punya. Semua hak orang punya. Bukan hak kita punya. Tanah kita pun dulu hak kita punya. Dulu lah hak mereka punya. Ni dua abang ni dulu ni berapa relung ni semua tanah Tok Wan hang ni abang. Anak kita pun kata, oh, Tok Wan kaya lu ayah tu. Ni semua Tok Wan hang punya ni. Anak tanya lah siapa punya. Lah mereka punya lah. Lagu tu yang duk ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bermula sekalian itu telah berlaku. Bermula hadis yang menunjukkan dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza masyat ummati al-mutayta wa khadamaha abna'ul muluk abna'u Faris war Rum. Sullita syiraruha ala khiyariha." Diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Kata dia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila banyak jadi berlaku di kalangan umat aku jalan melenggang-lenggang besar diri kerana banyak nikmat yang dikurnia Allah. Tuan-tuan nampak hadis ni 1400 tahun dulu Nabi kata, apabila orang Islam ni berasa dia duduk dalam comfort zone, orang putih kata duduk dalam zon selesa. Pasal apa? Pasal Malaysia ni negeri kita. Kita duduk dalam zon selesa. Pasal apa? Pasal anak kita dapat keputusan tak apa elok pun dapat universiti. Pasal apa? Pasal kita payah-payah ada subsidi. Pasal apa? Bila kita duduk dalam keadaan macam tu, terlalu comfort, terlalu selesa, terlalu bergantung hidup kepada orang. Bila kita duduk dalam keadaan macam tu, kita lemah. Tuan tengok orang Islam duduk di Singapura, kuat tak mereka? Oh, orang Islam Singapura, tuan-tuan pergi tengok yang kata masjid di Singapura. Oh, hebat tuan-tuan. Mereka masjid mereka ada kompleks. Masjid mereka ada kompleks. Masjid keliling ni ada klinik, ada klinik gigi, ada mini market, ada barber shop, kedai gunting rambut, ada kedai rempah cabai, ada restoran, ada keliling tu. Saya tanya, saya kata ni yang duk menjaga ni siapa? Budak-budak ni dulu pergi mengaji atas beasiswa masjid. Masjid bagi beasiswa kat budak-budak ni, mereka pergi mengaji, pergi buat medik, pergi buat perubatan, balik mai buka klinik dalam masjid. Dan orang Islam disuruh support dia. Dan orang Islam support. Sewa, masuk balik ke masjid. Masjid rolling balik duit tu, bagi lagi kepada anak orang Islam di masa depan. Pasal apa mereka boleh buat macam tu? Pasal apa? Pasal mereka minoriti di Singapura. Pasal apa? Pasal mereka tak dapat macam kita dapat keselesaan ini. Kalau mereka tidak usaha, mereka tidak dapat. Maka kerana tu mereka usaha dan mereka struggle dan mereka hidup. Tuan-tuan faham lah ni apa kita duk nak abang. Oi, penat tuan-tuan, nak abang benda ni penat. Penat. Kita hari ni semangat ni nak suruh anak kita ni. Kita tengok Tok Guru ni Aziz, kita syok kat dia. Kita nak anak kita jadi macam dia. Hantar bagi mengaji sekolah rendah Islam. Yuran tak bayar. Macam mana sekolah tu nak hidup? Cikgu-cikgu dia kalau hari-hari lillahi ta'ala lillahi lelah lah cikgu tu. Cuba yuran jangan duk tergelincang, bagi lagi sumbangan ke atas.
Kata yang ni yuran, yang ni ayah saya bagi. Budak-budak duk main macam tu. Sekolah ni, oh tuan-tuan, bila ada duit ni, macam-macam boleh buat. Hadut sakit ni apa, semangat tu tinggi, sumbangan itu korang. Pi hutang di kedai orang Islam, kalau tak bayar, tuan kedai tegur sikit, ingat sampai mati yo. Dia pi hutang kedai Cina, Cina maki dah tak bayar. Dia kata, alah tauke, janganlah marah saya tu macam. Tak apa. Tuan-tuan, bercakap tentang sikap ni, sambung kuliah subuh esok tak habis. Sikap kita ni, sikap kita tu kena ubah, tuan-tuan. Ini yang dia duk beritahu ni. Apabila umat Islam ini, kata Nabi SAW, "Iza masyat ummati al-mutayta." Apabila berjalan umat aku ni, mutayta maksudnya melenggang-lenggang seronok, macam orang senang, macam orang kaya, tak gaduh buat kerja banyak, duit duk ada. Apabila orang Islam main sikap macam ni, mengambil semua benda, take for granted, ambil sambil lewat. Apabila orang Islam sikap macam ni dan menghadam akan dia, yakni menjadikan hamba sahayanya anak-anak raja dan anak raja Parsi dan Rom, pada masa tu dia hidup senang sampai anak orang kafir mai jadi kuli dia, nescaya akan dikerasi dan dikalahkan dia oleh orang-orang yang hina itu akan orang-orang pilihan itu. Nabi kata apa? Hampa duk ralit, esok orang ni, esok dia makan hampa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan diperintahnya dan jadi kepala pula. Satu hari dia take over, dia bos dalam negara kita. Tanah tumpah darah kita, negeri bertuah, dulunya nama tanah Melayu. Tiba-tiba satu hari kita menjadi kuli di tanah air kita sendiri. Inilah yang berlaku di Palestin. Palestin itu bumi Arab, Palestin. Israel ni main menumpang setumpuk aja. Tiba-tiba hari ini depa yang menentukan baik buruk nasib anak pribumi Palestin. Bunyi macam menteri cakap mana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata dia, ini hadis At-Tirmizi, ini hadis gharib. Wallahu